Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Puan Carol dan juga rakan sekalian. Kami daripada kumpulan yang pertama akan membentangkan tugasan yang ketiga bagi subjek LASS 3013. Baiklah, berikut merupakan kandungan bagi tugasan pembentangan yang akan kami bentang, iaitu tentang pengenalan, isu alam sekitar, mengenai kajian kes, punca, impak terhadap manusia dan alam, kesimpulan dan akhir sekali ialah rujukan. Baiklah, pembentangan bagi tugasan yang ketiga bagi subjek LASS 3013 ini, kami akan mengupaskan berkaitan dengan isu alam sekitar iaitu degradasi biodiversiti. Iaitu lebih kepada kami mengaitkan dengan satu kajian kes iaitu berkaitan dengan isu pemeliharaan anak-anak penyu. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan 1 yang terdiri daripada Cynthia Annabella Anak Kasim, yang kedua Nuwaira Rahwani binti Zulkefli dan yang ketiga saya sendiri iaitu Nurul Fatih Atira binti Muhammad Fauzi. Baiklah, bagi mengupas lebih lanjut mengenai tajuk pembentangan kami iaitu tentang degradasi biodiversity, saya akan menjelaskan dengan lebih mengenai biodiversity, iaitu yang mana biodiversity merupakan suatu kepelbagaian biologi dan juga mempunyai variasi dalam pelbagai bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan biodiversity ini juga merangkumi kepada semua bentuk kehidupan dari sekecil kuman hingga kehidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan seperti ikan serta pokok-pokok, flora dan fauna yang besar. Dan menurut United Nations Earth Summit pada tahun 1992 telah mendefinisikan kepelbagaian biologi ataupun biodiversity sebagai kepelbagaian antara organisma hidup dari pelbagai sumber dari daratan maupun samudera yang lain-lain yang mana melangkaui ekosistem akuatik dan juga sebahagian daripada ekosistem yang kompleks termasuk di dalam kelompok spesies dan antara spesies dengan ekosistemnya. Secara keseluruhannya, biodiversity merupakan suatu kepelbagaian organisma hidup yang mana tumbuh-tumbuhan, flora dan juga fauna juga dikategorikan sebagai biodiversity yang mana merangkumi kepada organisma hidup untuk sumber kepelbagaian biologi. Baiklah, berikut merupakan tajuk kajian kes yang berkaitan mengenai biodiversity, iaitu melestarikan kemandirian hidupan marin terancam daripada perspektif sains sosial, iaitu kajian kes terhadap pemeliharaan anak-anak penyu di Pulau Bakungan Senakan. Kami memilih kajian kes tentang ini kerana berkait rapat dengan degradasi biodiversity. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nuwaira Rahwani binti Zulkifli daripada kelas PAI SK akan meneruskan perbincangan ataupun pembentangan, iaitu dengan membincangkan berkaitan dengan punca berlakunya isu tersebut. Jadi yang pertama kita boleh lihat dari segi masalah pengurusan iaitu dia dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kaedah pemeliharaan penyu yang salah dan juga dari segi kekurangan petugas atau ranger yang bertugas untuk mengutip telur-telur penyu dan memantau penetasan anak penyu. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu dari segi kaedah pemeliharaan penyu yang salah, di mana kita dapat lihat anak-anak penyu ini dilepaskan dalam keadaan masih memiliki cengkerang yang sangat lembut. Jadi kesannya dia akan terdedahlah kepada haiwan-haiwan seperti haiwan-haiwan pemangsa seperti memeram, biawak dan ikan-ikan lain yang berada di perairan tersebut. Kesannya ia akan menyebabkan kepupusan daripada penyu itu tadi, sebab mereka walaupun telah dilepaskan ataupun telah dipantau oleh petugas ataupun ranger-ranger yang bertugas, namun mereka senang untuk menjadi habuan ataupun makanan kepada haiwan-haiwan pemangsa yang tadi seperti memerang tersebut. Seterusnya kita boleh lihat dari segi kekurangan petugas atau ranger yang bertugas untuk mengutip telur-telur penyu dan juga memantau penetasan anak penyu. Berlakunya kekurangan petugas ini adalah disebabkan oleh kekangan peruntukan
memperuntukkan kepada waran penjawatan baharu. Kekurangan petugas dan ranger ini juga disebabkan oleh kedudukan lokasi bertugas, iaitu yang terletak di pulau yang jauh dari tanah besar. Kesannya dia akan menjadi faktor pertimbangan semula lah kepada calon-calon yang memohon ke jawatan tersebut. Jadi walaupun telah ditawarkan gaji yang agak lumayan jugalah, iaitu di sekitar RM3,000 hingga RM4,000 sebulan, namun ia tidak dapat menarik ataupun masih belum mempengaruhi kadar permohonan yang ramai, terutamanya dalam golongan belia dan juga mereka yang belum berumah tangga. Jadi kesannya apabila kurang staf di sana ataupun kurang petugas atau ranger yang memantau keselamatan penyu ini, maka akan keselamatan penyu tersebut masih kurang selamat lah, sebab kurangnya pemantauan daripada petugas-petugas. Okey, seterusnya kita beralih kepada faktor keselamatan, iaitu yang pertama, keselamatan yang masih kurang selamat untuk penyu-penyu inilah, yang mana walaupun penyu-penyu ini dia telah diwartakan ataupun diletakkan sebagai satu hidupan yang dilindungi di bawah enactment Taman-Taman Sabah, iaitu Pindaan 1996, tapi kita dapat lihat bahawa haiwan ini dia masih diburu kerana telah mendapat satu permintaan yang tinggi lah di pasaran domestik maupun antarabangsa. Contohnya dari segi permintaan dari segi telur, kulit dan juga dagingnya. Jadi dapat dibuktikan juga berdasarkan tangkapan yang telah dibuat oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, iaitu APMM, yang telah menangkap sekumpulan nelayan dari Hainan China kerana atas menjalankan aktiviti perikanan secara haram. Penangkapan ini dah berlaku pada tahun 2019 dan penangkapan yang sama juga telah berlaku pada tahun yang sama, namun ke atas aktiviti yang dijalankan oleh sekumpulan nelayan daripada Vietnam. Jadi penangkapan yang dibuat ini dia menunjukkan bahawa keselamatan penyu walaupun telah diletakkan di bawah satu undang-undang yang diketatkan, penyu tersebut masih dalam keadaan terancam dan juga tidak selamatlah untuk penyu tersebut. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan lagi undang-undang ataupun keselamatan penyu tersebut. Selain itu, selain daripada keselamatan dari segi daripada ancaman manusia, ia juga dapat dilihat penyu ini dilihat terancam dari segi geomaritimnya sendirilah. Contohnya telah berlaku satu fenomena yang berlaku pada zaman 2021 lah, yang iaitu dari segi perubahan cuaca yang tak menentu, di mana telah berlakunya air pasang dan juga ribut kencang lah yang melanda sekitar pulau tersebut. Jadi kesannya ia telah memusnahkan dan merosakkan sangkar penyu yang telah dibina, dan kerugian terhadap kerosakan tersebut adalah dianggarkan dalam mencecah RM100,000 juga lah, yang merangkumi kos pembelian bahan-bahan binaan, kos upah pekerja, logistik dan juga perbelanjaan lain-lain. Jadi daripada kerosakan ini kita dapat lihat, iaitu penyu ini mereka tidak akan terlepas daripada ancaman-ancaman manusia maupun alam. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah dengan memantau ataupun mengeratkan lagi pantauan terhadap pemeliharaan penyu-penyu, terutamanya anak-anak penyu ini, bagi mengekalkan mereka dalam ekosistem dan bagi mengelakkan berlakunya kerosakan ekosistem yang disebabkan oleh kepupusan penyu. Seterusnya ialah berkaitan dengan impak terhadap manusia dan juga alam. Baiklah, menurut CMER dan juga MIMA pada tahun 2022 dapat dibagikanlah kepada kesanlah berkaitan dengan kajian kes yang kami pilih ini terhadap manusia dan juga alam. Baiklah, pertama ialah dari segi manusia, di mana antara impak yang berlaku ialah pertama ialah berlakunya pengetahuan tentang penyu akan berkurang, di mana kita serba tahu iaitu kewujudan spesies penyu ini semakin berkurang. Oleh itu dari segi sains sosial ini sangat pentinglah kepada semua, kerana penting kepada setiap individu untuk mempunyai ilmu dari segi penekanan terhadap alam sekeliling, sepertinya pemeliharaan anak-anak penyu.
Yang kedua, impak kepada manusia juga, terutamanya dari segi aktiviti penangkapan ikan akan berkurang. Hal ini demikian kerana apabila ketiadaan penyu, terutamanya penyu belimbing, hal ini dapat dilihatlah di pantai Rantau Abang di Terengganu lah, di mana di pantai ini sangat famous ataupun dengan adanya penyu belimbing, di mana sekiranya ketiadaan penyu belimbing ini, jumlah obor-obor di sana semakin meningkat dan jumlah ikan akan semakin berkurang. Manakala impak terhadap alam pula, ini mempunyai berkaitan dengan aktiviti penangkapan ikan lah, di mana nelayan tidak dapat menangkap ikan pada waktu ketika ketiadaan penyu tersebut dan kekurangan ikan lah. Okey, dari segi alam pula akan mengganggu ekosistem marin lah, di mana pada penyu belimbing ini di kawasan Pantai Rantau Abang Terengganu ini, penyu ini mempunyai habitat bersarang lah, kerana mereka menjadikan pemakanan mereka seharian itu makanan obor-obor lah. Sehari mereka makan dalam 200 kilogram sebagai diet utama pemakanan mereka. Jadi sekiranya tiada penyu belimbing ini, jumlah obor-obor akan semakin meningkat dan banyak, dan spesies obor-obor ini akan mempengaruhilah usaha pemulihan stok ikan sebagai pemangsa kepada telur ikan dan juga larva. Oleh itu, penambahan obor-obor ini akan menyebabkan pengurangan jumlah stok ikan di laut. Yang kedua, impak terhadap alam ini juga dari segi pengawalan pembiakan span laut, di mana terdapat gambar yang saya kongsikan juga, di mana mempunyai berkaitan dengan salah satu lagi spesies penyu, iaitu penyu karah, di mana penyu karah ini dapat mengurangkan pembiakan span laut yang berwarna kuning tersebut daripada mengubah komposisi ekosistem terumbu karang. Misalnya, penyu karah ini penyu karah dia mempunyai paruh, iaitu mulut yang sangat kuat dan boleh memakan lapisan span laut tersebut yang berduri lah. Dan manakala isi di dalam span laut itu sangat lembut dan akan dimakan oleh ikan-ikan yang lain. Maka bila adanya pengawalan pembiakan span laut ini, tidak berlakunya pengubahan komposisi ekosistem lah di laut. Secara keseluruhannya, pemeliharaan hidupan terancam seperti penyu dalam kajian ini perlu dikaji daripada semua bidang, yang itu bukan sahaja dalam bidang sains ataupun zoologi, marin, malah haruslah diperluaskan untuk pengetahuan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana tujuannya bagi memastikan kelestarian terhadap kemandirian penyu maupun semua biodiversiti marin sentiasa terpelihara dan terjamin. Oleh hal yang demikian, kesedaran pelbagai pihak diperlukan bersama-sama bagi memikul tanggungjawab untuk melestarikan kemandirian penyu dalam kajian ini, yang mana dapat mengurangkan risiko kepupusan pada masa hadapan dan secara tidak langsung dapat memastikan biodiversiti ataupun kepelbagaian hidupan tidak mengalami kemerosotan untuk kepentingan bersama. Seterusnya ini adalah bahagian merujukan yang dibuat oleh kami dalam proses untuk menyiapkan pembentangan inilah. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.